Assalamualaikum, saya Nur Afifah binti Adnan selaku penemu bual pada hari ini. Hari ini saya akan menemu bual rakan saya Nur Syazani Safia binti Muhammad Azwan berkaitan subjek etika dan peradaban. Sebelum kita ke soalan yang lebih terperinci mengenai subjek etika dan peradaban, kita akan bertanyakan beberapa soalan peribadi kepada Cik Nur Syazani Safia supaya penonton-penonton lebih mengenali responden kita ya. Okey, soalan yang pertama. Bolehkah Cik Syazwani berkongsi umur Cik pada tahun ini? Alhamdulillah, tahun ni saya berumur 18 tahun dan tahun depan 19. Okey. Kemudian jika Cik tak kisah untuk berkongsikan agama yang dianuti oleh Cik? Alhamdulillah, saya dilahirkan beragama Islam. Kemudian status Cik Syazwani sendiri, adakah Cik Syazwani bujang ataupun sudah berkahwin? Bujang lagi. Alhamdulillah. Kemudian Cik Syazwani anak keberapa dan mempunyai berapa orang adik-beradik? Saya anak pertama daripada 3 orang adik-beradik dan 2 orang lagi adik saya masih lagi dalam bersekolah lah. Okey. Kemudian, apakah kursus yang diambil oleh Cik Syazwani? Saya mengambil kursus diploma dalam program keselamatan dan kesihatan pekerja dan sekarang dalam semester pertama. Okey, baiklah. Kemudian, mengapakah kursus ini menjadi pilihan Cik Syazwani? Sebenarnya saya pilih ni sebab dia bagi saya dia banyak peluang pekerjaan lah. Sebab sekarang pun kita tahu SHO ni ataupun Safety Health Officer ni dia dekat mana-mana sektor pun dia boleh pergi kan. So saya rasa saya tak perlu risau dengan masalah tak dapat kerja nanti bila saya dah habis kursus diploma saya. And lagi satu dia sebenarnya galakan daripada family lah. Macam pakcik saya dia galakkan saya untuk ambil bidang ni. So saya cubalah. Okey. Baiklah, kemudian Cik Syazwani tahu kan sekarang ramai pelajar yang bekerja sambil belajar. Jadi adakah Cik Syazwani sendiri ada melakukan beberapa kerja sambilan? Tak ada lagi sebab bagi saya dekat kawasan universiti ni sekarang lah tak ada tempat untuk student nak pergi buat kerja part time sebab kalau ada pun terhad. Sebab tu saya tak buat lah. Mungkin sem seterusnya nanti. Baik, kemudian adakah Cik Syazwani selesa dengan situasi pembelajaran secara di atas talian ataupun Cik Syazwani sendiri masih mengharapkan pembelajaran secara bersemuka? Bagi saya dua-dua sebenarnya sebab saya memang selesa dengan pembelajaran online lah. Tapi siapa yang tak nak merasakan situasi universiti? Itulah tujuan nak masuk universiti, nak rasa hidup dalam universiti. Ni duduk kat bilik je. So saya rasa nak dua-dua lah, selesa dengan online dan juga masih mengharapkan untuk pergi masuk ke kelas macam biasa, jumpa lecturer. Okey. Kemudian, adakah kawasan tempat tinggal Cik Syazwani sendiri ada masalah internet? Ada sebab itulah saya dekat sini sekarang. Oh, jadi sebab itulah Cik Syazwani memilih untuk tinggal di UMP. Betul. Baik. Kemudian soalan seterusnya. Adakah Cik Syazwani dan keluarga sendiri terjejas dengan situasi pandemik COVID-19 sekarang? Kalau soalan ni tanya dekat semua orang pun jawapan dia sama, memang terjejas sebabnya macam keluarga saya, bapa saya saja yang bekerja. So lepas startnya pandemik ni, ayah saya just kerja dia macam tak menentu lah kalau bos dia panggil so dia pergi kerja macam tu. So yang kita boleh nampak kat sini pendapatan keluarga tu terjejas lah. So saya pun terjejas jugalah. Jadi sekarang Cik Syazwani bergantung kepada apa untuk membiayai kos-kos harian universiti? Alhamdulillah saya guna PTPTN, maafkan saya. PTPTN lah sebab saya memang dah apply benda tu daripada SEM kosong lagi dan alhamdulillah dapat dan saya bergantung dekat PTPTN untuk sekarang. Okey, baiklah. Kemudian soalan seterusnya. Sekiranya Cik Syazwani dan keluarga terjejas dengan wabak penularan COVID-19, apakah langkah yang Cik Syazwani dan keluarga ambil untuk mengatasi situasi tersebut? Maksudnya macam sekiranya ada ahli keluarga Cik Syazwani sendiri yang kita panggil Terjangkiti dengan terjangkiti. Kita benda ni dah jelas mesti kita akan self quarantine ataupun quarantine kat rumah sendiri.
Tapi better if kalau pergi check dekat hospital dulu dan tunggu keputusan macam 14 hari macam tu. So, kita boleh tahulah apa langkah kita buat kalau kita dah dapat keputusan tu. Okey. Baik. Soalan seterusnya, apakah pandangan Cik Syazwani sendiri tentang kenaikan kes COVID yang semakin meningkat? Cik Syazwani rasa ini masalah daripada kita sendiri atau macam mana? Soalan ni macam, bagi saya peningkatan ni sebenarnya macam-macam faktor ada. Ada yang langgar SOP. Macam kita tak boleh nak cakap semua orang langgar SOP. Ada yang dah mematuhi, ada yang memang tak mematuhi langsung. So itu sebenarnya bergantung pada diri kita lah. Kalau kita nak benda ni habis cepat, kita as rakyat, kita kenalah patut SOP kan. So itu sebenarnya ikut dekat masing-masing lah. Okey. Kemudian soalan yang terakhir. Malaysia akan akses kepada vaksin COVID-19 pada suku pertama tahun 2021. Jadi adakah Cik Syazwani bersetuju dan menyokong usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan? Sekarang ni usaha dalam mencuba vaksin ni tengah dilakukan kan. So kalau ianya mencapai kejayaan, why not kalau saya sokong dengan perkara ini. Ya betul, benda baik kan? Ya, betul. Saya pun tak faham. Kemudian kita ke soalan yang menjurus kepada topik dan subjek etika dan peradaban lah. Okey, soalan pertama. Apakah pengetahuan Cik Syazwani sendiri tentang istilah etika dan peradaban? Istilah etika membawa maksud kepada kepribadian kita sendiri dari segi akhlak, adat dan juga kesusilaan. Dan peradaban pula, peradaban ni macam membawa erti kepada tingkah laku, kesantunan moral ataupun sopan santun dalam diri seorang. Itulah yang saya tahulah. Okey, kemudian pada pendapat Cik Syazwani sendiri, adakah masyarakat masa ini masih mempunyai nilai dan etika nilai etika dan peradaban dalam kehidupan mereka? Ya, sebabnya kalau nilai ni tak ada. Okey, bukan. Maaf ya. Bagi saya nilai ini masih lagi ada dalam diri masyarakat. Sebabnya kalau nilai ni tak ada, perkara-perkara seperti vandalism semua tu akan berleluasa lah. Tapi sekarang kita dapat lihat benda tu dapat dibendung lagi dekat Malaysia. So saya rasa setiap lapisan masyarakat masih lagi mempunyai nilai etika dalam diri mereka. Okey, kemudian Cik Syazwani rasa apa yang akan berlaku sekarang sekiranya masyarakat terdahulu tidak mempunyai nilai etika dalam kehidupan mereka? Sekiranya masyarakat terdahulu tidak mempunyai nilai etika dalam diri mereka, berkemungkinan besar ia akan beri impak lah yang besar dalam hidup masyarakat kini. Sebab kita dapat lihat nilai etika ni diterapkan dalam diri setiap golongan masyarakat sejak mereka kecil lagi. Sebabnya kita boleh cakap yang sekiranya kita nak nilai yang baik, kita kena buat benda, kita kena usahakan langkah tu daripada awal. Jadi sekiranya nilai tu tidak dijumpai dulu, mungkin sekarang nilai etika tu takkan ada. Takkan lahir masyarakat yang bermoral. Sebab ibu bapa yang mendidik anak-anak. Ya, jadi kalau ibu bapa sendiri tak ada nilai etika, maksudnya anak-anak pun takkan ada. Ya, betul. Jadi kemudian maafkan saya, Cik Syazwani rasa adakah penting untuk seseorang itu mempunyai nilai etika dan peradaban dalam diri mereka? Kepentingannya amat mempengaruhi dan membantu dalam pembentukan tingkah laku yang baik dengan kemurnian hati dalam mengawal emosi. Contohnya bersifat sabar, pengasih dan juga bertimbang rasa. Jadi pentinglah nilai etika tu dalam diri seseorang untuk melahirkan banyak sifat murni dalam diri seseorang. Saya rasa kalau semua orang, bagi saya lah, semua orang ada nilai etika ni, masyarakat kita akan lebih harmoni kan? Ya, betul. Kemudian, Cik Syazwani rasa apakah cabaran yang dihadapi dalam meningkatkan etika dan peradaban dalam kehidupan?
Cabaran yang paling nyata lah yang saya nampak adalah dari segi ekonomi. Sebabnya terdapat perbezaan jurang dalam sektor ekonomi sekarang. Perbezaan dari segi pekerjaan akan meningkatkan lagi jurang ekonomi antara setiap golongan masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat lihat adalah golongan-golongan miskin yang ditindas oleh golongan-golongan kaya. Itulah contoh dia. Faham. Kemudian, Cik Syazwani tahu atau tidak tentang perkaitan di antara etika dan peradaban? Berkaitan antara etika dan peradaban. Individu yang menggunakan pemikiran emosi dan tingkah laku baik dapat membawa kepada masyarakat yang lagi harmoni, maju dan juga yang berbudaya tinggi. Sekiranya etika dan peradaban tu ada dalam diri seseorang, dalam diri setiap lapisan masyarakat, pelbagai perkara baik akan dapat dibentuk. Jadi masyarakat harmoni tu akan wujud, dan juga mungkin kemajuan negara akan bertambah. Sebab sekiranya masyarakat dah harmoni kan, perlembagaan boleh dilakukan secara licin. Okay, faham. Kemudian, pada pendapat Cik Syazwani, apakah kesan daripada pembinaan masyarakat majmuk di negara kita? Pada pendapat saya, yang saya dapat lihat, penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa utama lah dalam komunikasi kita, dalam komunikasi setiap hari. Sebagai contohnya, yang kita dapat lihat dekat sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, even termasuklah sekolah Cina sekalipun, dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan juga subjek bahasa Melayu itu dia merupakan subjek wajib untuk setiap pelajar. Selain itu, kita dapat mengetahui pelbagai budaya setiap kaum. Ini kerana bila ada perayaan penting macam kita sendiri sambut Hari Raya, sambutan Tahun Baru Cina, Deepavali, banyak kan rumah terbuka akan dilakukan. Dari situ kita dapat lihat bukannya satu kaum saja yang dijemput. Lagi-lagi kalau tinggal dalam kawasan perumahan yang besar, mungkin diorang akan jemput semua, mungkin lah, kita dapat lihat lah diorang akan jemput banyak kaum bersatu padu dalam satu tempoh masa. Betul, Malaysia juga dikenali sebagai negara yang berbilang bangsa, kaum dan hidup harmoni antara satu sama lain. Betul. Kemudian, seterusnya, Cik Syazwani tahu ataupun tidak tentang peranan etika dan peradaban dalam tanggungjawab sosial? Saya rasa kita dapat memahami dan menjawai kepentingan etika dalam menjalani kehidupan harian. Sekiranya kita tidak menerapkan nilai etika dalam kehidupan seharian, mungkin banyak perkara negatif akan berlaku. Sebagai contoh, banyak perkara yang macam vandalism semua tu mungkin akan berlaku dalam kehidupan seharian. Selain itu, dapat membentuk masyarakat yang berakhlak dalam menjalani kehidupan harian. Ini kita dapat lihat macam sekarang lah, sekiranya nilai etika diterapkan dalam diri masyarakat kan, mungkin tidak ada isu timbul tentang pelanggaran SOP. Sebab mereka tahu sekiranya mereka mengikuti langkah SOP tersebut, akan ada nilai positif, akan ada perkara positif yang lahir daripada situ. Baik. Kemudian kita ke soalan yang selanjutnya. Pada pendapat Cik Syazwani sendiri, apakah kepentingan konsep perlembagaan di Malaysia? Pada pendapat saya, dia dapat menjaga hak bumi putera dan juga kewarganegaraan setiap lapisan masyarakat. Selain itulah, dia dapat mengukuhkan lagi kedudukan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia. Walaupun dekat Malaysia ni kita dapat lihat dia banyak agama kan, tapi penganut agama Islam merupakan yang paling besar sekali, yang majoriti. So dari situ kita dapat lihat agama Islam itu dapat dijagalah dekat situ. Selain itu, dapat memartabatkan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini yang macam saya cakap tadi lah. Bagi saya memang contoh terbesar dekat sekolah lah.
semua semua pelajar akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Even cikgu-cikgu pun akan menggunakan bahasa Melayu, akan menyelitkan bahasa Melayu dalam pengajaran mereka. And bahasa Melayu sendiri bahasa wajib kan masa kita sekolah dulu. So, Okey, baiklah. Soalan yang selanjutnya, Cik Syazwani tahu atau tidak sejauh manakah kelestarian etika dan peradaban di Malaysia dapat dilihat pada hari ini? Kelestarian itu dapat dilihat dalam apabila lahirnya keharmonian dalam masyarakat yang berbila kaum. Sebagai contoh, tiada pergaduhan tentang isu rasism dekat Malaysia. Yang tu kita tak dapat lihat lagi lah. Kalau ada pun mungkin sikit, tak banyak. Jadi isu itu tenggelam sebabnya isu tu bukan besar. Selain itu, dapat meningkatkan interaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu sajalah. Baiklah. Kemudian, seperti yang berlaku sekarang adalah berkaitan dengan pandemik COVID-19. Apakah cara dan kepentingan etika dalam mengenangi dan mengurangkan kes COVID-19 di negara ini? Caranya adalah melalui kita sendiri, iaitu kita kena ada nilai tanggungjawab dalam kita. Macam yang saya cakap tadi, kita kena ikut SOP yang ditetapkan supaya pembendungan kes COVID ni dapat ditingkatkan. Sekiranya SOP itu dipatuhi, kes-kes akan berkurang dan semua sektor boleh beroperasi kembali macam biasa sebelum COVID. Selain itu, saya rasa SOP lah, maaf lah, tapi saya rasa memang SOP lah yang kita dapat lihat kalau pasal COVID kan. Sebab ada setengah masyarakat yang mengambil mudah dalam mematuhi SOP ni. Maksudnya diorang tidak terapkan nilai etika. Kalau diorang terapkan nilai etika, mungkin kes COVID ni dapat dibendung dan dikurangkan. Betul. Jadi etika ni nampak sangat penting ya dalam kehidupan kita. Ya, betul. Kemudian, apakah nilai etika di dalam diri seseorang? Memberi impak kepada alam sekitar. Ya, sebabnya kalau nilai etika itu tidak diterapkan dalam diri seseorang, mungkin dia tidak akan menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, kalau kita buang sampah merata-rata pun kita dah kira sebagai tidak menjaga alam sekitar lah. Sekiranya nilai etika itu diterapkan, saya rasa memang alam sekitar kita akan terjaga lah. Jadi, tapi dekat Malaysia ni kita dapat lihat ada lagi segelintir masyarakat yang tidak menerapkan nilai etika dalam diri mereka. Dan kita dapat banyak lihat lah, banyak sampah merata-rata dekat semua tempat kan. Even dekat kawasan pelancongan sekalipun. Betul, kalau setiap orang mengambil inisiatif untuk membersihkan kawasan seperti jumpa sampah, kutip and buang. Tapi saya lihat masyarakat sekarang lebih kepada mengambil tutup mata lah, langkah tutup mata kan. Kemudian kita dah sampai ke soalan yang terakhir, soalan yang penghujung. Pembinaan masyarakat majmuk amat penting dalam kalangan rakyat negara ini. Pada pendapat Cik Syazwani sendiri, apakah cara yang berkesan dalam pembinaan ini? Di sini kita semua dapat lihat, dapat tahu negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Dan untuk melahirkan perpaduan antara kaum ni, setiap bangsa, setiap kaum mesti buang rasa sombong dalam diri tu, so that semua orang akan dapat berkomunikasi tanpa batasan. So daripada situ akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu, tak kira kaum, tak kira bangsa. Selain itu, aktiviti-aktiviti seperti gotong royong banyak boleh diadakan supaya silaturahim antara pelbagai kaum itu dapat dieratkan lagi. Okey, faham. Baiklah Cik Syazwani, setakat ini je temu bual kita pada hari ini. Mungkin dalam masa akan datang akan ada temu bual selanjutnya. Kita tak tahu. Jadi terima kasih memberikan kerjasama yang sangat-sangat baiklah. Okeylah. Semoga berjumpa pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.